Inilah kisah bagaimana dukun dan pawang mendapat kuasa sakti mereka. Video ini hanya bagi anda yang betul-betul mahukan kebenaran, kerana kebenaran sangat pahit untuk ditelan. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Ilmu perdukunan dan kepawangan sememangnya menjadi darah daging masyarakat Melayu. Inilah yang dikenali sebagai ilmu di kalangan masyarakat Melayu. Dan sebelum kedatangan Islam, sememangnya orang Melayu beragama animisme yang mempercayai alam mistik yang berlainan dengan apa yang diajarkan oleh Islam selepas itu. Kemudian datanglah pengaruh Hindu dan Buddha, yang mana daripada agama ini, maka orang Melayu, khasnya dukun dan pawang, belajar tentang mantra dan mandrem. Mantra ataupun mandrem inilah yang digunakan bukan sahaja untuk tujuan perubatan, tetapi juga digunakan untuk berinteraksi dengan makhluk daripada dimensi yang lain. Kemudian setelah datangnya Islam, maka mantra dan mandrem ini pun diselang-seli ataupun diselitkan dengan lafaz-lafaz yang Islamik, walaupun masih lagi bercampur aduk dengan lafaz-lafaz yang berunsurkan animisme ataupun Hinduism dan Buddhism. Berdasarkan beberapa kajian oleh profesor dan pensyarah universiti di Malaysia, masih ada lagi kalangan bomoh yang masih mengamalkan mantra ataupun jampi serapah yang bertentangan dengan Islam, yang masih berunsurkan syirik dan kalimah-kalimah yang bercanggah dengan syariat Islam. Sehingga ke hari ini masih ramai mereka mengamalkan mantra ataupun jampi serapah tersebut. Ada sebahagian pengamal perubatan masih lagi mengamalkan jampi yang mempunyai unsur-unsur dinamisme dan animisme. Terdapat juga segelintir daripada pengamal perubatan tradisional yang cuba mencampur adukkan amalan perubatan yang bersifat animisme dengan pengaruh Islam. Sebagai contoh, antara mantra yang diamalkan untuk merawat penyakit gila adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Hu Allah hadini ahtat tutup ahtat sengkang di kencing Allah. Aku ikat dengan doa kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Jelas dan nyata jampi ini mempunyai unsur yang bercanggah dengan syariat, bahkan menghina kalimah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak sepatutnya. Dan kalimah yang Islami ini sebenarnya hanyalah camouflage ataupun sekadar untuk mengaburi pendengaran dan juga pengetahuan orang ramai. Tidak dinafikan ada ramai bomoh yang sudah tidak lagi mengamalkan jampi serapah yang bertentangan dengan Islam, tetapi masih ramai lagi yang mengamalkan jampi serapah yang bertentangan dengan syarak, walaupun mereka lahir Islam, beragama Islam dan bernama Islam. Kita perlu faham perbezaan antara bomoh, dukun dan pawang. Kebiasaannya, gelaran bomoh ini adalah untuk seseorang yang terlibat dalam bidang perubatan, yang menggunakan herba ataupun akar-akar kayu, dan juga sekali-sekala menggunakan jampi serapah untuk mengubati penyakit. Tetapi lebih tinggi daripada itu, dukun dan pawang, mereka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat Melayu. Ini kerana dalam masyarakat Melayu, pawang atau tukang sihir sebenarnya mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia, seperti orang agama atau raja, atau sering disebut sebagai mempunyai kebesaran.
Dia juga berkongsi kuasa dengan raja atau sultan dari segi penggunaan kain berwarna kuning. Dan seperti mana raja, dia ada hak untuk menggunakan perkataan atau ungkapan tertentu dalam sesuatu upacara yang mana kadang-kadang lebih panjang daripada apa yang ada di sisi raja ataupun sultan. Dia juga bertindak selaku perantara semangat ataupun roh dan membuat ramalan dalam keadaan bersawai, iaitu tidak sedarkan diri, memiliki pengaruh politik yang tinggi dan kadang-kadang mengamalkan kehidupan yang sederhana, menjaga kehormatannya dan kelihatan ikhlas dalam melaksanakan kuasanya ataupun pekerjaannya sendiri. Maka soalnya sekarang, bagaimanakah dukun ataupun pawang ini mendapat kuasa sakti mereka? Seperti yang diceritakan oleh seorang pawang yang berpengaruh pada era 1900 kepada Mr. William Skid yang mengkaji tentang ilmu sihir orang Melayu. Dia bagi tahu cara seseorang yang mahu mendapatkan ilmu pawang atau ilmu sihir ialah dengan cara berikut. Menurutnya, untuk mendapatkan ilmu magis ataupun sihir ataupun sakti, engkau perlu berjumpa dengan hantu orang kena bunuh. Ambil sebatang pelepah nior ataupun kelapa gading yang perlu diletakkan di atas kuburnya. Dan 2 batang lagi pelepah tersebut di kedua-dua sisinya yang bertindak seolah-olah sebagai pendayung. Dan bawalah ia dengan bantuan seorang kawan ke kubur orang yang mati kena bunuh tersebut pada malam 15 hari bulan mengikut kalender Islam bertepatan pada hari Selasa. Kemudian bawalah beberapa ketul kemenyan bersama-sama bara yang menyala dalam bekas kemenyan dan bawalah ia ke bahagian kepala kubur tersebut. Perasapkan kubur tersebut dengan mengelilinginya sebanyak 3 kali dan serulah nama lelaki yang kena bunuh tersebut. Dengarkanlah Fulan bin Fulan dan bantulah aku. Aku membawa perahu, iaitu pelepah-pelepah nior gading tadi, kepada wali-wali Tuhan. Dan aku berkehendak dengan sedikit ilmu sakti. Pada saat ini, menurut pawang tersebut, ambillah pelepah yang pertama dan perasapkan ia. Dan baringkan ia di kepala kubur dan ucaplah Kur Allah sebanyak 7 kali. Engkau dan kawan kau mestilah bangun dan ambil posisi duduk. Seorang di bahagian kepalanya dan seorang di bahagian kakinya menghadap ke batu nisannya. Dan gunakanlah dayung sampan, iaitu pelepah kedua dan ketiga yang engkau bawa tersebut. Tidak lama selepas itu, keadaan sekeliling akan berubah sekejap dan kelihatan seperti di tengah lautan. Dan akhirnya akan muncul seorang lelaki tua dan mintalah permintaan yang sama engkau minta pada awal tadi. Subhanallah. Maka begitulah kejinya apa yang mereka lakukan. Demi untuk mendapatkan kuasa sakti ataupun sihir, mereka sanggup menggadaikan agama dan akidah mereka. Wali yang mereka jumpa tersebut sebenarnya syaitan yang menjelmakan dirinya, kononnya menjadi wali Tuhan. Inilah talbis iblis, tipu daya iblis kepada orang-orang yang jahil. Na'udzubillah min zalik. Maka ketahuilah, sebenarnya ilmu sakti yang dipercayai oleh orang Melayu sebenarnya adalah ilmu sihir. Dan ilmu sihir ini haram. Bahkan Nabi SAW menyifatkannya sebagai dosa yang sangat besar, antara al-mubiqat ataupun dosa-dosa besar yang membinasakan. اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قلنا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Jauhilah al-mubiqat, yakni yang membinasakan. Kami bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Sabda baginda, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba,
makan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, menuduh wanita yang suci, tidak tahu menahu yang beriman, yakni dari melakukan zina tanpa bukti. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan sihir ini sebenarnya boleh berlaku hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Dan tidaklah mereka, tukang-tukang sihir ini, boleh memudaratkan sesiapa pun dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah izinkan, bukan bermakna Allah redha. Keizinan Allah dan keredaan Allah adalah dua benda yang berlainan. Misalnya, Allah izinkan iblis hidup sampai kiamat, tetapi adakah Allah redha dengan tindakan-tindakannya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang bermaksud, barang siapa yang mendatangi tukang sihir ataupun dukun, dia membenarkan perkataannya, maka sesungguhnya orang tersebut telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Daud. Fikir-fikirkanlah. Semoga Allah SWT membimbing kita dan memberikan kita taufik ke jalan yang benar yang Dia redai. Assalamualaikum.